Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah harap murid semua sihat sahaja. Hari ini kita nak belajar tajuk Hijrah Membawa Rahmat. Okey. Unit 1, bidang sirah pendidikan Islam tahun 5. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 134 hingga 135. Mula-mula kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga pelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah. Kita nak tahu apa itu pengertian hijrah. Agak-agak apa ya? Hijrah adalah perpindahan dari suatu tempat ke satu tempat yang lain. Lagi sekali Ustazah ulang. Perpindahan dari suatu tempat ke satu tempat yang lain. Atau perpindahan daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Atau perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Boleh? Hijrah ini maksudnya yang kita boleh faham sebagai perpindahan. Okey? Kita tengok. Sebab ini adalah bidang sirah iaitu berkenaan dengan Nabi Muhammad. Jadi, hijrah di dalam Islam adalah perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Lagi sekali Ustazah ulang, perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Kalau murid-murid tengok peta di sini, murid-murid boleh tengok Nabi Muhammad dan umat Islam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Walaupun kat sini kita tengok kecil kan, tapi sebenarnya perjalanan ini sangat jauh. Okey. Boleh? Baik, kita tengok pula apa sebenarnya faktor yang menyebabkan berlakunya hijrah. Sebab bukan senang untuk Nabi Muhammad dan umat Islam untuk meninggalkan negara Mekah yang tercinta. Kalau kita sendiri pun disuruh meninggalkan Malaysia dan berhijrah ke tempat lain, berpindah ke tempat lain, mesti kita rasa sayang nak tinggalkan tanah air kita, nak tinggalkan keluarga kita, betul? Sama juga dengan Nabi Muhammad dan umat Islam pada waktu tersebut. Mereka pun sebenarnya menyayangi tanah tumpah mereka iaitu Mekah. Tetapi atas beberapa faktor, mereka terpaksa berhijrah ke Madinah. Dan faktor yang paling utama adalah Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Okey, boleh? Nabi Muhammad adalah seorang Muslim yang sangat patuh pada perintah Allah. Jadi, Nabi Muhammad pun berhijrahlah atas perintah Allah. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor lain yang menyebabkan Nabi Muhammad dan umat Islam berhijrah ke Madinah. Okey, mari kita tengok. Yang pertama adalah musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah. Oleh kerana dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah telah berkembang dengan agak pesat pada waktu itu setelah 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Jadi, musyrikin Mekah tidak dapat menghalangnya dengan cara yang halus, maka mereka menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Nabi Muhammad. Contohnya dengan membuat boikot, seterusnya membaling dengan batu. Ada juga umat Islam yang telah terbunuh di Mekah kerana mempertahankan akidah mereka. Seterusnya, umat Islam menerima ancaman dan siksaan daripada musyrikin Mekah. Ini yang Ustazah sebutkan tadi. Musyrikin Mekah telah menyiksa umat Islam. Ada yang telah terbunuh, contohnya Sumayyah dan keluarga dan suaminya Yasir telah terbunuh, telah syahid kerana mempertahankan akidah mereka. Selain itu, Bilal bin Rabah juga telah disiksa dengan sangat teruk sekali kerana mempertahankan akidahnya juga.
Selain itu, Allah telah memberikan kebenaran untuk umat Islam berhijrah ke Madinah. Kerana apa? Sebab pelawaan daripada penduduk Madinah sendiri. Murid-murid mesti telah belajar tentang perjanjian Aqabah 1 dan 2 pada tahun 4 yang lepas kan? Jadi, setelah perjanjian Aqabah tersebut, penduduk Madinah telah mempelawa umat Islam di Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Disebabkan faktor-faktor inilah umat Islam berhijrah ke Mekah, tetapi umat Islam berhijrah ke Madinah. Namun mereka tidaklah berpindah secara terbuka. Mereka berpindah secara senyap-senyap, sedikit demi sedikit. Hanya Saidina Umar sahaja yang berhijrah secara terbuka. Baik, itu sahaja serba sedikit tentang peristiwa hijrah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid boleh sebutkan semula ke nanti? Baik. Untuk pelajaran kita pada hari ini setakat ini sahaja. Ustazah akan sambung lagi pelajaran kita pada tajuk yang seterusnya. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.